Oke, selamat pagi semua. Uh, kita berjumpa lagi lah dalam cikgu punya channel pembelajaran. Agak lama sudahlah cikgu terhenti buat video pembelajaran. Ini disebabkan cikgu ada masalah peranti, yaitu cikgu punya handphone ni, dia punya kamera ada masalah lah. Jadi agak lama juga, berbulan-bulan baru cikgu dapat buat balik video pembelajaran, sebab cikgu punya peranti baru pun baru sampai yang cikgu sedang pakai ini. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, hari ini cikgu cerita pasal bagi sedikit motivasi lah. Selepas ni baru cikgu akan sediakan video pembelajaran, mungkin nanti. Kepada pelajar-pelajar yang sudah lama tidak tengok buku tu, cikgu ada nasihat lah. Mungkin ada yang sudah cari kerja, sudah ada kerja dengan mana-mana kedai runcit, kedai pat, mana-manalah, ataupun kerja di kampung saja, macam tori getah kah, jaga anak orang kah. Cikgu mohon sangat-sangat kepada pelajar yang di golongan begini yang sudah ada kerja tu, agar tidak lupa tengok buku lah. Itu paling penting. Jangan kerja juga. Kerja memang penting sekarang ni, sebab kita perlu bantu ibu bapa, kita perlu bantu diri sendiri untuk cari sumber kewangan kan. Tapi untuk kategori pelajar, ilmu masih perlu dicari. Sebenarnya cikgu sendiri pun masih lagi menimba ilmu, tapi pelajar lebih banyak perlu menuntut ilmu, sebab ialah keperluan untuk cari kerja ialah ilmu. Kalau kurang ilmu, susah sikit dapat kerja. Boleh juga dapat kerja, tapi mungkin dia punya, kita cerita pasal gaji mungkin rendah sikit lah. Bukan lagi mungkin, biasanya memang rendah berbanding yang ilmu dia tinggi sikit. Maksud dia punya kelayakan akademik tu tinggi sikit. Okey. Contoh macam cikgu, kita cerita pasal kerja sekarang. Kelayakan akademik yang cikgu maksudkan tadi ialah macam sijil, diploma, ijazah. Pernah dengar kan? Okey. Sijil ni PT3 dengan SPM saja. STPM. Ini adalah peringkat yang dapat sijil. Tapi setiap 3 peringkat ni, kalau mau cari kerja, berbeza dia punya gaji. Contoh kalau PT3 tidak payah sentuh lah, sebab susah sikit mau cari kerja. Kalau SPM, sijil SPM, boleh cari kerja. Tapi biasanya kalau cari kerja menggunakan sijil SPM untuk kerajaan punya, biasanya grade yang kamu boleh apply bermula dari grade 1 sampai grade 17, maksimum 19 lah. Kalau tidak paham grade, cikgu terangkan dari segi gaji lah. Okey, kalau grade 1 sampai 19 ni, gaji dia 1,000 lebih lah, maksimum 1,000 lebih. Mungkin boleh sampai 2,000, tapi 2,200 begitu, 2,100, 2,200, 2,300 begitu. Kalau cari kerja kerajaan guna sijil
STPM, yaitu tingkatan 6, grade yang kamu boleh apply ialah grade 1 sampai maksimum 29. Jadi grade yang 20 lebih ini dia punya gaji tinggi dari yang di bawah 20 tadi tu. Dalam 2.600, 700 begitu, dekat 3.000. Itu maksud dia dari gaji asas, termasuk allowance. Allowance tu bergantung kepada di mana tempat kamu dapat kerja. Tapi permulaan memang dia sentiasa rendah dulu tu. Setiap tahun dia akan naik sikit-sikit. Tapi yalah, tetap bermula dengan 2.000 lebih lah biasanya. Ini N20 ke atas, di bawah 30. Jam 2.500 begitu, itu sudah termasuk allowance. Okey, macam mana pula kalau diploma? Diploma ni pun lebih kurang sijil tinggi pelajaran juga STPM. Dia punya kelayakan untuk cari kerja, tapi dia ada sedikit laku lah. Contoh kalau ada satu jabatan ni mau cari pekerja, satu ada diploma, satu ada sijil, mesti dia akan tengok diploma dulu, sebab diploma kemahiran dia tinggi sikit. Contoh kalau diploma yang diambil tu diploma bahagian komputer, kerja dia mau apply tu pembantu makmal komputer, confirm yang ada diploma tu kena ambil. Sebab yang sijil mana ada penghususan komputer. Biasanya ambil bahasa Melayu, pengetahuan am, sejarah, belum lagi penghususan bidang komputer. Okey, macam mana pula kalau ijazah? Okey, ijazah pula kita tidak cerita paling tinggi lah grade yang boleh apply. Paling minimum boleh dapat grade 41. Tidak akan lebih rendah daripada 41. Sebab permulaan grade untuk ijazah ni memang 41. Ini bahagian pendidikan. Rasanya yang lain pun sama juga. Macam polis begitu pun, dia terus kalau tidak silap 2 pakuk lah di sini. Inspektor lah kalau tidak silap. Tapi cikgu mencerita pasal itu grade 41. Okey, grade 41 gaji permulaan saja, gaji basic tambah allowance tetap lebih daripada 3.000. Dalam kira-kira gaji basic sudah 2.000 lebih. Dalam 3.300 begitu permulaan. Mungkin ada yang 3.300. Ada yang rasa banyak. Tapi mungkin ada yang rasa tidak juga banyak pun. Tapi cikgu bagi tahu, untuk kerja dengan kerajaan ni, di mana-mana kerjalah, setiap tahun ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji bergantung kepada grade. Jadi kenaikan gaji untuk grade 41 setiap tahun naik 200 lebih. 200 lebih kalau 5 tahun bukan 1.000 kah? Jadi kalau contoh tahun pertama gaji kamu 3.400, 5 tahun selepas tu 4.400, tambah lagi 5 tahun 5.400. Tapi itu anggaran kasar.
sebenarnya dia lebih. Biasanya kalau sudah kerja 8 tahun nih, gaji dekat-dekat 7.000. 7.000 tidaklah membuatkan kita kaya raya terus kan, tapi kita punya kehidupan at least senang sedikit lah, berbanding yang kerja dapat 1.000 2.000 saja, lepas tu kerja berat pula. Okey. Jadi kita stop cerita pasal gaji, sebab cikgu pun tidak dapat bagi apa tu nilai gaji sebenar tu. Cikgu buat penganggaran saja. Okey. Jadi kita terus kepada yang seterusnya. Okey. Disebabkan cikgu ni ajar matematik, jadi cikgu bagi sedikit tips lah cara untuk belajar matematik. Okey. Sebenarnya boleh saja cikgu bagi tips aja macam mana belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua tu, tapi yalah, channel cikgu khas untuk matematik. Okey. Cara untuk belajar matematik langkah pertama mesti ada alat tulis. Apa tu alat tulis kalau matematik? Jangan anggap alat tulis tu cuma pen, pensel, pemadam pembaris. Dalam matematik banyak alat tulis dia, yaitu pen, pensel, pemadam pembaris. Pembaris bukan pembaris biasa yang memanjang tu. Kena lengkap pembaris. Pembaris panjang, pembaris fleksibel, pembaris segitiga tu, protector, pembaris yang berbentuk D, dan paling penting kalkulator. Ini wajib ada. Sebab matematik untuk SPM, kamu bukan cerita 2 tambah 2, 4 tambah 10, 10 tolak 3, bukan begitu. Yang kita boleh kira pakai jari. Mungkin kalau ratus-ratus pun boleh kira juga, tapi kalau melibatkan nilai pi, nilai punca kuasa, kuasa 4, kuasa 5, itu hanya orang jenius yang boleh kira. Kalau golongan yang normal nih, mesti pakai kalkulator lah. Okey. Bila sudah cukup alat tulis, what next? Mesti ada sumber rujukan. Sumber rujukan biasanya yang semua wajib ada ialah buku teks lah. Buku teks. Sebab buku teks kan dibekalkan. Tapi ada juga yang tidak dapat. Kalau yang tidak dapat tu, cari ikhtiar untuk cuba photostat buku teks dari kawan, ataupun cari sumber rujukan lain di kedai buku. Buku rujukan lah nama dia. Selepas tu, kalau tidak dapat photostat, tidak dapat cari sumber rujukan di kedai buku, boleh cari online. Nanti cikgu cuba letak link website untuk online punya buku teks lah. Kalau ada siapa-siapa yang masih tidak tahu. Okey. Bila sudah ada buku teks, sediakan kertas untuk mengira. Kertas untuk mengira supaya kamu boleh tulis-tulislah. Okey. Langkah pertama, apa yang kamu perlu buat ialah, kalau ini untuk cikgu bagi panduan khas untuk yang dalam kepala dia agak kuranglah ilmu matematik. Kena bagi soalan je bingung, bagi soalan tidak tahu. Kena bagi soalan mudah boleh jawab tapi lambat. Contoh, kuasa 2 tambah punca kuasa 25 tambah punca kuasa 3, 343. Boleh dia jawab tapi
5 menit, 6 menit. Soalan begitu 5 menit cukup lama. Soalan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3 ni boleh jawab dalam kurang dari 1 menit sepatutnya. Jadi kalau ada yang golongan begitu, ataupun golongan yang memang terror pun, kamu tetap perlu bermula dengan step yang pertama, yaitu bermula dengan bab 1. Jangan buka buku terus pergi bab 9. Ataupun kalau yang memang sudah mahir bab 1, bab 2, ikutlah. Kalau sudah mahir 1, 2, pergi bab 3 lah. Dia tetap ikut sequence tu, ikut kedudukan lah. Yang awal pergi akhir. Jangan lompat-lompat. Okey. Kita terus pergi bab 1. Cara dia baca. Matematik walaupun banyak nombor, tapi perlu baca juga. Di bahagian depan tu mesti ada penerangan ataupun definisi, rumus. Baca dulu. Lepas tu buku tu mesti tunjuk contoh. Dia mesti akan tunjuk contoh, sebab dia adalah buku rujukan. Buku teks pun sebenarnya buku rujukan juga. Jadi dia bagi contoh soalan, dia bagi contoh jalan penyelesaian. Jadi bila sudah baca, step pertama baca, step kedua tengok contoh soalan, step ketiga tengok jalan penyelesaian, cuba fahami. Dan step yang keempat, tutup itu buku. Bukan tutup buku, salin dulu soalan tadi kena bagi tu. Lepas tu tutup buku. Kamu sudah salin kan contoh soalan tadi. Sekarang kamu perlu jawab balik soalan tadi tanpa melihat jalan penyelesaian. Okey. Sudah salin soalan, buat, terus dapat jawapan. Bandingkan dengan dalam buku. Buka balik buku, bandingkan. Kamu dapat ke tidak jawapan? Maksudnya yang kamu buat ni tidak meniru lah. Kalau meniru, apa pun tidak dapat kan. Jadi bila sudah dapat, okey, bagus. Next. Bukan next bab, contoh seterusnya. Sebab setiap satu subtopik dalam setiap bab tu, dia mesti ada beberapa contoh. Dia punya soalan bukan bentuk sama saja, jadi dia akan bagi beberapa contoh. Jadi bila sudah cek contoh pertama, pergi contoh kedua. Contoh kedua sama juga, ada jalan penyelesaian tu. Ulang balik step tadi. Tengok soalan, tengok jalan penyelesaian, tutup, salin itu soalan, cuba jawab. Tengok jawapan sama ke tidak. Bila sudah berulang-ulang begitu, cari soalan yang tiada contoh jalan penyelesaian. Maksudnya soalan tu dalam buku dia biasanya dia akan tulis soalan latihan 1.1 begitu, ataupun praktis kendiri. Dia akan bagi soalan yang jawapan dia cuma di belakang buku. Jangan tengok jawapan di belakang buku. Jawab dulu. Kamu jawab berdasarkan apa yang kamu sudah belajar tadi. Jawab. Bila sudah dapat jawapan, ceklah jawapan di belakang. Kalau tidak sama, ulang. Tidak sama juga, cek balik yang contoh yang ada jalan penyelesaian tu. Mesti ada step yang kamu tertinggal. Tapi kalau kamu jawab, dapat pula jawapan, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya habiskan itu soalan praktis tu. Kalau soalan praktis biasanya dia bagi 5 soalan begitu. Habiskan 5 soalan. Jangan buat soalan 1 saja. Sebab biasanya soalan praktis ini dia bagi soalan 1 sampai soalan 5.
biasanya soalan yang berformat SPM tuh yang di bawah, soalan 4, soalan 5. Sebab dia bagi kedudukan mesti ikut apa tuh? Ikut aras dia. Yang soalan 1 aras mudah, aras 2 mudah, soalan 3, soalan 2 tadi aras mudah juga, soalan 3 aras sederhana, soalan 4 aras sederhana, soalan 5 aras tinggi. Bila aras tinggi, biasanya mungkin itu akan diambil dalam SPM. Jadi bila sudah selesai begitu, pastikan, ini cerita bab 1 tadi kan, pastikan kamu jawab soalan pengukuhan. Di belakang itu bab 1 tuh mesti ada latihan pengukuhan. Latihan, kenapa dia bagi nama pengukuhan? Pengukuhan sebab dia mau mengukuhkan kamu punya pembelajaran tadi, pengetahuan tadi. Biasanya latihan pengukuhan nih aras sederhana dengan aras tinggi saja. Aras rendah adalah juga, tapi jarang. Itu kena habiskan. Jadi pendek kata sebenarnya dalam buku rujukan contoh bab 1 ada berapa banyak contoh, berapa banyak praktis, berapa banyak latihan sendiri, berapa banyak latihan dalam latihan pengukuhan. Pendek kata, semua perlu buat, semua perlu jawab. Itulah kesimpulan utama dia sebenarnya. Matematik ni perlu banyak menjawab latihan. Tapi ramai pelajar yang biasanya salah step, dia masuk bab mana-mana bab, terus dia jawab soalan. Jawab soalan tanpa panduan, macam kita first time bawa kereta mau pergi tempat yang kita tidak pernah pergi. Boleh sampai, tapi mungkin akan sesat dulu. Jadi masih tidak terlambatlah untuk cikgu ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada semua yang menonton cikgu punya video ni. Semoga kita bebas dari dibelenggu penjajahan. Tapi sekarang ni semoga kita bebas dari penyakit berbahaya. Jadi stay safe, stay home, stay safe. Kalau mau keluar rumah, pastikan urusan penting saja dan pakai mask double. Oke, jumpa lagi.